Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 September bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Langgar hak asasi manusia, Rumah Pemulihan beri pelatih makan nasi dengan garam. Juga ahli politik diingatkan henti keluar fatwa. Rumah Pemulihan Akhlak Insani di Bukit Beruntung, Selangor didakwa melakukan pelbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap penghuninya yang berusia antara 10 hingga 54 tahun. Hasil siasatan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam mendapati 52 pelatihnya didera secara mental dan fizikal, malah mereka hanya diberi makan nasi berlauk garam, tidur antara 2 hingga 3 jam serta melakukan solat 100 rakaat setiap hari. Kita cuma nak maklumkan bahawa mereka yang dihantar, yang duduk sebagai penghuni itu, ada yang dihantar oleh keluarga. Ada yang kata mereka tidak bersetuju. Mereka ada yang dikata dia ambil pada tengah malam, secara paksa lah. Dan mereka ini orang dewasa dan dalam undang-undang kita tak ada orang yang boleh ditahan tanpa satu perintah mahkamah. Dan dari segi itu, itulah pencabulan hak asasi manusianya. Terdahulu hasil lawatan Suhakam pada 3, 16 dan 22 Mac lalu turut mendapati penghuninya seperti tinggal dalam penjara dan dikenakan hukuman komando res sekiranya melakukan kesalahan selain terdapat kesan lebam pada badan. Setiap penghuni yang dikenakan bayaran RM600 sebulan itu juga tidak dibenarkan keluar atau berjumpa sesiapa selama 6 bulan. Malah ada yang tinggal di pusat itu lebih 4 tahun. Bagaimanapun, menurut Datuk Nur Aziah, 4 kanak-kanak di bawah umur telah diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Hasil siasatan mendapati Rumah Insani beroperasi secara tidak sah dalam menjalankan program pemulihan mengikut akta-akta berkaitan. Sebelum ini, Suhakam melengkapkan siasatan pada Jun lalu melibatkan lawatan pemantauan, rakaman keterangan 33 saksi dan pengumpulan 49 eksibit. Rakyat terutama pemimpin politik diingatkan agar segera menghentikan perbuatan mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab demi memelihara perpaduan rakyat di negara ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah baginda tidak sanggup melihat rakyat berpecah belah kerana tindakan sesetengah pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab. Baginda dalam satu kenyataan bertitah bahawa peringatan itu tidak bermaksud menyebelahi mana-mana pihak atau golongan mana-mana parti politik. Baginda turut menyeru agar tidak memperalatkan agama bagi meraih sokongan kerana rakyat akan menjadi mangsa kepada perbalahan orang-orang politik yang menunggang agama demi kepentingan diri. Sultan Sharafuddin turut menyeru kepada pihak polis agar mengambil tindakan yang proaktif di dalam menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mereka yang membangkitkan isu-isu sensitif yang melibatkan agama, kaum dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dalam pada itu, baginda yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam bertitah fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri atau Mufti Negeri setelah mendapat perkenan dari Raja bagi setiap negeri yang mengeluarkan sesuatu fatwa itu. Selain itu, Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI juga bertanggungjawab di dalam mengeluarkan pandangan hukum setelah perbincangan dengan mufti-mufti dari setiap negeri diadakan dan setelah mendapat perkenan dari Majlis Raja-Raja. Sultan Selangor turut menegaskan Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja mempunyai peranan di dalam memelihara hak orang-orang Melayu dan agama Islam sentiasa terjamin selain bertanggungjawab menjamin hak dan keselamatan kaum-kaum lain yang membentuk rakyat Malaysia. Seorang warga emas dan cucu lelakinya ditemukan lemas dalam kolam terbiar berhampiran sebuah restoran di Taman Kempas, Sungai Petani. Mayat mangsa masing-masing berusia 78 tahun dan setahun 7 bulan itu ditemukan orang awam dalam keadaan terapung kira-kira jam 7.20 malam semalam.
Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Zaidi Cik Hassan berkata mayat mangsa yang ditemui dalam kolam tinggal sedalam kira-kira 1 meter itu dikeluarkan dengan bantuan orang awam. Anak lelaki kepada mangsa memaklumkan bapanya itu sering membawa cucunya bersiar-siar setiap petang selepas mengambil kanak-kanak berkenaan daripada isterinya yang bekerja di kedai makan berhampiran kawasan terbabit. Jelas SCP Zaidi sebelum penemuan 2 mayat terbabit, bapa kanak-kanak itu mencari kedua-dua mangsa selepas jam 7 malam sebelum ternampak orang ramai berkumpul di kawasan kolam tersebut. Tiada sebarang unsur jenayah dalam kes ini dan kedua-dua mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultan Abdul Halim untuk urusan bedah siasat. Semua jabatan dan agensi berkaitan akan diselaras di bawah satu jawatankuasa Kabinet bagi memperkasa aspek pensijilan dan industri halal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jawatankuasa itu akan diterajui Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dipertanggungjawab menyelaras sinergi antara semua pihak bagi mencipta peluang lebih besar dalam pasaran halal global. Jadi hal-hal ini harus diterokai. Samalah dalam konteks ini saya nak kaitkan dengan industri halal. Pertama persijilan dan memang kita mendapat suatu markah yang tinggi. Tetapi harus diangkat lagi supaya ia menjadi contoh bukan sahaja dari segi halal tetapi kecekapannya, penyelidikan yang bermutu dan keupayaan memberi kelulusan yang halal tetapi dengan keadaan yang sangat cepat dan pantas. Tugas Datuk Seri Zahid. Kalau lambat, tanya dia. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan sidang kemuncak Halal Global Summit 2023 hari ini. Jelas beliau soal halal ketika ini bukan sahaja mendapat perhatian masyarakat Islam tetapi juga negara bukan Islam seperti China, Jepun dan Korea Selatan malah ditekankan oleh pemimpin negara itu dalam pertemuan dua hala dengan beliau. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia kini menyasarkan untuk menjadi peneraju pasaran halal dunia yang dianggarkan melepasi paras $1 trilion Amerika menjelang tahun depan apabila permintaan terhadap produk halal semakin berkembang. GAS 2023 yang diadakan bermula 9 September sehingga 15 September ini merupakan platform kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama 71 badan pensijilan halal luar negara untuk bertukar pandangan berkaitan industri halal. GAS 2023 edisi ke-19 ini dihoskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan dianjurkan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRID). Sementara itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI optimis untuk mencapai sasaran ekspor halal Malaysia sebanyak RM63 bilion menjelang 2025. Ia berdasarkan pencapaian memberangsangkan berjumlah RM60 bilion tahun lepas. Sasaran kita untuk mencapai RM63 bilion pada tahun 2025. InsyaAllah dengan pencapaian yang kita telah capai setakat ini pada tahun 2022 di mana jumlahnya adalah RM60 bilion, kita optimistiklah ya, kita dapat mencapai sasaran. Dan oleh itu Yang Berhormat Perdana Menteri tadi ada bagi kita challenge lah yang supaya jangan saja cuba untuk capai sasaran itu, kalau boleh melebihi sasaran yang telah kita umumkan pada RMK 12 itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmian Global Halal Summit atau GAS 2023 yang diadakan bersempena dengan Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2023. Tengku Zafrul berkata sebelum pandemik COVID-19, Malaysia merekodkan nilai ekspor halal berjumlah RM40 bilion. Pada 2022, ekspor halal Malaysia mencecah hampir RM60 bilion dengan peningkatan berjumlah 64% berbanding 2021. Kategori produk makanan dan minuman adalah penyumbang terbesar ekspor halal dengan peningkatan hampir 58%, diikuti produk bahan-bahan halal, kosmetik dan penjagaan diri, derivatif minyak sawit, industri kimia serta farmaseutical. Rakyat Malaysia ditahan di Norway atas kesalahan mengintip. Bertemu kembali.
Seorang guru yang dalam perjalanan pulang dari hospital maut selepas kereta dipandunya merempuh tiang lampu di kilometer 7.5 Jalan Pintasan Rawang menghala ke Serendah. Dalam kejadian jam 12.45 tengah hari tadi, mangsa berusia 39 tahun yang memandu kenderaan pelbagai guna MPV Proton R3 dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Ahmad Faizal Tahrim berkata, siasatan awal mendapati mangsa memandu seorang diri dalam perjalanan dari Hospital Selayang ke rumahnya di Serendah. Ahmad Faizal berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera di kepala. Mayat dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kedutaan Besar Malaysia di Stockholm mengesahkan seorang lelaki dipercayai rakyat Malaysia ditahan di Norway kerana disyaki terbabit dengan aktiviti pengintipan. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata Kedutaan Besar Malaysia di Stockholm sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan di Oslo dan Kementerian Luar akan menghulurkan bantuan konsuler sewajarnya sekiranya diperlukan. Media antarabangsa hari ini melaporkan seorang pelajar Malaysia berusia 25 tahun ditahan pada 8 September lalu kerana dipercayai terbabit dalam kesalahan pengintipan dengan melakukan aktiviti risikan isyarat di Norway, termasuk pemantauan telefon. Suspek, seorang pelajar yang tidak berdaftar di institusi pendidikan Norway, hanya berada di negara itu untuk tempoh yang singkat. Dua nelayan yang bertindak sebagai transporter ditahan bersama 20 bungkusan syabu seberat hampir 21 kg dalam serbuan di jeti Kuala Bekah, Penaga, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Muhammad Asri Syafiee berkata, suspek masing-masing berusia 42 dan 50 tahun itu ditahan pada 9 September lalu selepas selesai mengambil bekalan dadah dari Kuala Lumpur. Kedua-dua suspek ini adalah warga tempatan dan tangkapan telah dibuat di Kuala Bekah, Penaga, Seberang Perai Utara. Dan untuk berdasarkan risikan, syabu ini dibawa daripada Kuala Lumpur untuk dihantar ke Indonesia melalui Pangkalan Bekah. Dan untuk makluman, bot ini adalah kepunyaan salah seorang daripada suspek yang telah kita tangkap. Suspek yang menerima upah lumayan iaitu RM4,000 bagi setiap kilogram syabu bergiat aktif sejak awal tahun ini dan kesemua dadah yang dirampas tersebut adalah untuk pasaran luar. Selain dadah, polis turut menyita kenderaan jenis Toyota Harrier dan sebuah bot fiber yang digunakan untuk aktiviti jenayah tersebut bernilai RM200,000. Kedua-dua suspek direman selama 6 hari bermula 10 September sehingga 15 September ini bagi membantu siasatan. Muhammad Asri berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah SPU Kepala Batas, Pulau Pinang hari ini. Meskipun bergelar orang kurang upaya selepas kehilangan kaki kanannya sejak berusia 15 tahun, ia tidak dijadikan alasan buat bekas atlet Paralimpik bowling Padang, Halimah Hassan, untuk menggerah kudratnya demi menyara kehidupan. Sambil mengambil upah menjahit baju, Halimah turut gigih menjaga suaminya yang lumpuh. Dengan kudrat yang terbatas, Halimah redha dengan kekurangan dirinya, malah tidak pernah menyalahkan takdir. Bagi Halimah, dugaan yang dilaluinya tidak sehebat ujian yang dihadapi suami, Abdul Jalal Abdul Aziz, 61 tahun. Kita jangan kenang buruk dia. Kita kenang baik dia. Sebab kalau kita kenang buruk dia, kita rasa sakit. Tapi bila kita kenang rasa manis dia tu, kita rasa indah sangat. Jadi apa yang kita lakukan tak rasa terbeban. Sebab nak cari kasih sayang tu mahal. Kalau kita nak cari yang elok, yang tak elok tu memang mudah. Tapi kita nak cari yang sehati, sejiwa, biarlah pasangan kita macam mana pun kita sebagai seorang isteri kena terima seadanya. Di sebalik kejadian pasti ada hikmah.
Indahnya nikmat syukur itu apabila masih banyak pihak yang prihatin terhadap kehidupannya suami isteri. Hari ini teratak Halimah yang terletak di Kajang dikunjungi skuad Hijrah Prihatin, Jelajah Al-Falah Rahmah Madani dan Pertubuhan Mihrab serta Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan. Dan hari ini Mihrab turun bersama dengan Hijrah Prihatin, kita menyampaikan bantuan berbentuk barangan asas dan ada juga barang yang kita sampaikan seperti barang medical device dan sebagainya, ada juga suplemen. Dan hari ini juga kita Yayasan Mihrab ada bawa rakan strategik iaitu daripada Dr. Mawardi daripada Klinik Dedi Cawangan Bangi untuk kita turut memberikan bantuan CSR berbentuk pemeriksaan kesihatan secara bersama lah. Dan insya-Allah kita bantuan seperti ini kita akan teruskan lagi untuk Puan Halimah dan juga untuk asnaf-asnaf yang lain. Kita rasa terpanggil untuk berkongsi masalah bebanan yang beliau tanggung dan saya sangat bersyukur kerana melibatkan TV Al-Hijrah dengan Yayasan Mihrab dan ini adalah sesuatu yang saya tak sangka, saya tidak diberitahu, tapi saya sangat menyentuh perasaan saya kerana saya rasa beliau juga sampai menitis air mata kerana kita prihatin kepada nasib beliau. Sementara itu, Riders 114 yang juga kaki tangan TV Al-Hijrah tampil membantu Halimah dan suami dengan bergotong royong membersihkan kawasan sekeliling rumah. Tidak hanya gah di atas motosikal, semangat mereka turut disemai dalam misi tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu insan memerlukan. Kelebihan dia adalah satu company, lain-lain department. Ada cameraman, ada prop, ada polis bantuan, macam-macam banyak lagi. Tapi dia orang tak boleh nak ikut sebab mungkin jadual faktor kerja lah. Jadi yang mana boleh ikut ni kita galakkanlah lagi. Kita bantulah untuk kemas rumah, meja rumput semua. Gotong royong lah, gotong royong kat sebelah rumah ni lah. Kita bagi bantuan apa yang perlulah dengan kawan-kawan rider semua sini. Esok, Hijrah Prihatin akan meneruskan misi mereka dengan menyantuni golongan gelandangan di Jalan Tunku Abdul Rahman. Pengaruh rakan sebaya menjerat dua pemuda untuk melakukan aksi berbahaya di jalanan sebelum kedua-dua mereka diberkas kerana melakukan aksi Superman ketika menunggang motosikal tahun lepas. Sebagai hukuman, mereka kini sedang menjalani khidmat masyarakat di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Terengganu sehingga cukup 120 jam sebagaimana diperintahkan mahkamah. Pemuda 21 tahun yang dikenali sebagai Muhammad berkata dia tidak pernah memikirkan mengenai keselamatan diri ketika melakukan aksi berkenaan dan sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk mengubah suai motosikal miliknya. Namun hukuman yang dijalani ketika ini banyak mematangkannya, malah berjanji untuk tidak mengulanginya. Bagi saya berat lah. Sebab saya kena ulang alik saya kerja lah. Saya kena alik setiap Jumaat, setiap hari Minggu. Lepas tu setiap Selasa kalau ada program ke memang saya kena cuti lah. Pada Mama Afiq dan Mama Motor, sudahlah melakukan aksi bahaya, melanggar peraturan dan segalanya. Sebab benda ni bukan menyusahkan diri kita, menyusahkan semua dan mak ayah kita. Dengan keluarga kita semua sekali. Terdahulu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu Mazurangah Abdul Manan meninjau aktiviti khidmat masyarakat di kawasan rekreasi Batu Buruk yang dijalankan pesalah muda. Tambah Mazura, tahun ini sahaja seramai 44 pesalah muda diperintahkan untuk menjalani khidmat masyarakat selepas terjebak dalam pelbagai jenayah termasuk kesalahan trafik. Saya rasa mereka dapat pengajaran sebab mereka terpaksa komit. Kalau komit, mereka boleh ambil tindakan jugalah, menambah lagi jam kredit. Jadi itu untuk mengelakkan hukuman lebih berat, mereka kena ikut hukuman ni. Dalam masa yang sama, saya rasa itu akan meninggalkan kesan lah pada mereka untuk berubah kan. Jelas beliau, hukuman itu terbukti memberi keinsafan dan setimpal dengan kegiatan jenayah yang dilakukan anak muda. Ribut Daniel ragut 3,000 nyawa. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. 10 pelarian Palestin terbunuh selepas pertempuran antara kumpulan pergerakan Fatah dan militan Islam berlarutan di kem pelarian Ain Al-Helweh di selatan Lubnan. Pertempuran masuk hari kelima.
mangsa terbunuh termasuk orang awam. Setakat ini sekurang-kurangnya lebih 70 lagi cedera. Pertempuran berlaku di pinggir Sidon. Kumpulan gerakan pimpinan Mahmud Abbas bertempur dengan kumpulan militan Islam sejak Khamis lepas. Kumpulan Hezbollah yang menyokong Lubnan menuntut gencatan senjata dan minta pertempuran dihentikan. Ain Al-Hilwah menjadi tempat perlindungan lebih 54,000 pelarian berdaftar Palestin dan Syria selepas melarikan diri daripada perang saudara di negara masing-masing. Sementara itu di Libya, hampir 3,000 orang maut dalam ribut Daniel yang melanda timur negara itu. Bencana itu mencetuskan banjir besar. Paling teruk terjejas kawasan di bandar pelabuhan Derna. 2 empangan di Sungai Derna turut pecah yang memburukkan lagi keadaan. Di Derna sahaja lebih 1,000 nyawa terkorban. Dianggarkan 5 hingga 10,000 lagi mangsa dilaporkan masih hilang setelah banjir menghanyutkan keseluruhan rumah di kejiranan bandar Derna. Selepas melanda Greece minggu lepas, ribut Daniel melanda Mediterranean sejak Ahad lalu. Angka kematian akibat gempa kuat Maghribi mencecah 3,000 mangsa dan operasi mencari mangsa yang masuk hari kelima di bawah runtuhan terus dipergiat. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu kerajaan Qatar, Spanyol, Britain dan Amiriyah Arab Bersatu. Setakat ini 300,000 rakyat terkesan dengan sekurang-kurangnya 100,000 kanak-kanak terbabit dengan gempa itu. Gempa bermagnitud 6.8 melanda Maghribi Jumaat lalu mengakibatkan ribuan bangunan dan premis kediaman musnah sepenuhnya. Bencana berlaku sekitar jam 11 malam waktu tempatan dengan kebanyakan rakyat sedang tidur. Paling teruk terjejas perkampungan di Pergunungan Atlas. Ia merupakan gegaran paling kuat melanda negara itu setakat ini sejak 1960. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Pencipta kambing biri-biri klon pertama, Dolly the Sheep, Ian Wilmot, meninggal dunia pada usia 79 tahun. Kematian Wilmot didiagnos dengan penyakit Parkinson. Kematian saintis British itu diumumkan University Edinburgh tempat beliau bekerja. Wilmot mencipta Dolly, mamalia pertama yang diklon daripada sel dewasa pada 1956. Dolly mempunyai 3 ibu, satu memberikan telur, satu DNA dan satu lagi membawa embrio klon dalam rahimnya. Ia dicipta menggunakan teknik pemindahan sel somatik. Penciptaan Dolly sebelum ini cetus kemimbangan pengklonan pembiakan manusia. Wilmot bersara daripada University Edinburgh pada tahun 2012. Saintis itu digelar Titan dunia saintifik kerana penciptaan Dolly mengubah pemikiran saintifik. Sekian untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.